Selamat sejahtera, nama saya Pawitra Balakrishnan, nombor matrik saya 23-22F1007. Hai, nama saya Kartik Anulaki Jagan, nombor matrik saya 23-22F1018. Salam sejahtera, nama saya Song Snidasen. My matric number is F1003. Selamat sejahtera, nama saya ialah Dinesh Anlaki Somanaidu dan nombor matrik saya ialah 23-22F1002. Kami dari kumpulan 2, tajuk kami ialah Peristiwa 13 Mei. Dalam sejarah Malaysia moden, peristiwa berdarah 13 Mei telah mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat di negara ini. Pertubuhan darah dan kacau gila yang dahsyat yang berlaku pada 13 Mei 1965 itu hampir menghancurkan negara. Kenapakah berlakunya peristiwa 13 Mei? Tunku Abdul Rahman telah menyalakan komunis dan ansir-ansir kongsi gelap lain yang dikatakan bertanggungjawab berlakunya peristiwa tersebut. Punca peristiwa 13 Mei 1. Layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Masyarakat di Tanah Melayu telah dilayan berbeza semasa penduduk zaman Jepun. Masyarakat Cina telah dilayan dengan teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan masyarakat Melayu. Hal ini disebabkan Jepun telah berperang dengan Cina sebelum ini, menyebabkan perasaan saling menendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Oleh kerana layanan berat sebelah ini telah menyamaikan perasaan rusuhan antara orang Melayu dengan Cina. Perasaan tidak puas terhadap hak istimewaan orang Melayu. PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah disisir daripada keadilan. Oleh sebab itu, isu sebenar yang mencetus tragedi 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Namun hakikat sebenarnya kedudukan taraf ekonomi kaum Cina lebih tinggi berbanding orang Melayu. Oleh itu, apa yang didakwa oleh orang-orang Cina yang mereka terjejas disebabkan peruntukan hak keistimewaan orang Melayu. Ini adalah sebagai alat semata-mata untuk mereka melindung kesebelahnya bagi menarik perhatian dan sokongan ramai, terutamanya menjelang pilihan raya 1964. Antara punca peristiwa 13 Mei ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbang faktor kepada peristiwa 13 Mei. Berikutan pengisytiharatan kemerdekaan Tanah Melayu 1957, sebuah perlembagan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkan daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu, pada 31 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, antara punca peristiwa 13 Mei ialah perbezaan agama dan budaya. Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, Lao Tzu, Taoisme, Confucius, manakala kaum India beragama Hindu. Di samping itu, terdapat juga yang beragama Kristian. Setiap kaum juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama lain, tetapi akibat daripada sikap jahil terhadap agama-agama lain, hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Inilah punca yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969. Masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui
satu sama lain. Orang Melayu mencuburi kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencuburi kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dan dalam sektor pentadbiran. Dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris menyebabkan wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan polarisasi kaum. Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar menjalankan perniagaan dan kawasan Lombok sebagai pelombong, dan mereka sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di dalang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak secara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi orang Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Oleh hal yang demikian, jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati serta mempersaingkan ekonomi yang tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling cuburi antara satu sama lain. Kita tengok pengajaran peristiwa 13 Mei. Pertama ialah kehilangan nyawa dan harta benda. Peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbalaan yang telah berlaku di antara kaum Melayu dan kaum Cina yang mengakibatkan kerosahan harta benda yang besar. Malah yang paling malang ialah nyawa yang telah terkorban akibat kejadian seperti ini yang meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat dalam tragedi 13 Mei 1969. Pengajaran yang kedua ialah perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara. Ketika itu, ini membawa kesan yang buruk terhadap suasana persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum, kerana ia menyekat aktiviti yang bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berintegrasi dan saling berhubung. Pengajaran ketiga ialah keuntungan kepada musuh-musuh negara. Peristiwa ini memberi peluang kepada musuh negara untuk memecah belahkan rakyat dan mencuba menakluk Malaysia. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan perpaduan antara kaum. Ia juga menyebabkan keadaan tidak aman dan huru-hara, menyebabkan rakyat berbilang kaum berpecah belah. Ia juga menyebabkan rasa tidak puas hati terhadap isu-isu perkauman, mencetuskan ketegangan dan menyekat aktiviti masyarakat. Pengajaran keempat ialah perpaduan nasional. Dasar perpaduan memperkuatkan perpaduan antara kaum untuk kehidupan yang aman. Ia juga memberi sikap positif seperti mempromosikan hormat dan toleransi antara satu sama lain. Ketiganya ialah menjauhi sifat negatif seperti menghindari dengki dan curiga antara kaum. Tambahan pula kesedaran isu sensitif seperti peka terhadap hak istimewa kaum Melayu untuk mencegah konflik. Pengajaran high sekali ialah keadilan ekonomi. Seperti kemiskinan, ia matlamat perpaduan sukar dicapai jika satu kaum mendominisasi kadar kemiskinan. Keadaan ekonomi di negara kita pula, kebanyakan bumi putera tinggal di luar bandar dan berpendapatan rendah, menjadikan kemiskinan isu utama di negara kita. Dasar ekonomi baru DEB pula gubal selepas 13 Mei untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonian di negara kita.
Pembinaan Persatuan Sosial dan Kebudayaan di Malaysia, Sistem Pendidikan, Sambatan Perayaan, Integrasi Komuniti, Simbol dan Program Nasional. Sistem pendidikan di Malaysia memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan melalui sekolah kebangsaan, di mana pelajar daripada pelbagai latar belakang etik pelajar bersama yang dapat membina rasa hormat dan sama antara kaum. Perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas dirayakan oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, menunjuk kesepahaman budaya yang kuat. Integrasi komuniti, amalan seperti gotong royong dan mengenal ruang komuniti bersama menggalakkan integrasi antara kaum sekaligus membina hubungan komuniti yang lebih kukuh. Simbol dan program nasional. Program seperti A1 Malaysia mengenalkan perpaduan dalam kebangsaan, mengalahkan rakyat Malaysia untuk mengenal diri sebagai satu negara yang berfungsi nilai bersama walaupun berasal dari latar belakang kaum dan budaya yang berbeza. Kesimpulan, peristiwa Pahat 13 Mei 1969 bukan sahaja dicacat sebagai sejarah pertindakan kaum yang menggariskan sepadan-sepadan yang harus diteliti dan dibelara oleh semua pihak. Malangnya turut melapangkan rasa-rasa membina negara bangsa yang mencakapi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi serta sementak integrasi nasional. Andai berkata petanda-petanda diperlukan untuk jagat untuk tentu cita-cita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan sahaja. Itu saja. Terima kasih. Tunjukkan. Link pertama ialah buku Tragedi 13 Mei 1969, Punca dan Pengajaran. Buku ini telah ditulis oleh Puan Anisha binti Nasib. Pensyarah Puan Anisha binti Nasib. Yang kedua, link yang kedua. Buku ini telah disediakan oleh pelajar Politeknik yang bekerja kumpulan yang bernama Intan Asmida binti Muhammad Syafifi dan Muhammad Razik bin Azizul Zoni. Buku yang ketiga adalah buku 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Penulis buku ini ialah Abdul Rahman Ibrahim.